Bismillah, Assalamualaikum. Saya ingin menjelaskan objektif berkaitan tajuk yang ingin dibentang. Pertamanya, menyelidik etika peperangan yang mengikut prinsip yang sebenar. Yang kedua, menganalisis impak peperangan yang melibatkan golongan lemah. Persoalannya, adakah peperangan yang melibatkan golongan lemah mengikut etika peperangan yang sebenar? Soalan ini dipilih kerana penindasan terhadap negara Islam semakin berleluasa akibat beberapa pihak yang melanggar undang-undang peperangan, iaitu Undang-Undang Geneva. Peperangan yang tidak berperi kemanusiaan itu telah melibatkan golongan lemah seperti wanita dan kanak-kanak. Dengan menyuarakan kembali undang-undang tersebut, maka hal ini boleh dibangkitkan dan negara-negara yang ditindas boleh hidup aman semula. Kami bersetuju dengan jawapan yang diberikan. Prinsip kemanusiaan dan etika peperangan saling terkait dan seringkali digunakan secara bersamaan untuk merujuk kepada norma-norma moral dan hukum yang mengatur perilaku selama konflik bersenjata. Seterusnya, prinsip kemanusiaan ini bermanfaat untuk tingkatkan sikap toleransi, kerjasama, kasih sayang agama, undang-undang, pendapat ataupun politik. Di dalam prinsip dasar hukum kemanusiaan antarabangsa, setiap pihak yang memiliki salah faham hendaklah meningkatkan sikap berperi kemanusiaan. Terdapat beberapa hubungan antara prinsip kemanusiaan dan etika peperangan. Antaranya ialah penghargaan terhadap kehidupan dan martabat manusia. Prinsip kemanusiaan menekankan pentingnya menghormati dan melindungi kehidupan dan martabat manusia. Perlakuan terhadap tawanan perang, penghargaan terhadap martabat manusia juga tercermin dalam perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang. Mereka memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati, termasuk perlakuan yang tidak merendahkan martabat mereka dan pencegahan terhadap penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya. Prinsip kemanusiaan merupakan aspek penting dalam mengatur hubungan di antara manusia baik sewaktu damai maupun sewaktu perang. Hakikatnya, undang-undang antarabangsa Islam bersumberkan Al-Quran, hadis dan tindakan Rasulullah sepanjang sejarah sentiasa menjunjung tinggi martabat-martabat manusia dan nilai kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahawa undang-undang antarabangsa Islam melalui prinsip-prinsip kemanusiaannya telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam mengatur kehidupan umat manusia yang selaras dengan perkembangan kehidupan undang-undang antarabangsa. Melihat kepada sentimen yang dicetuskan kepada perkembangan undang-undang antarabangsa Islam adalah keganasan, prinsip kemanusiaan diharapkan mampu menangkis dakwaan tersebut. Seterusnya, membentuk suatu gagasan idea yang dapat menyokong dan menambah baikkan pelaksanaan undang-undang antarabangsa yang sedia ada. Islam sebagai agama yang sesuai dengan naluri kehidupan sememangnya mementingkan hubungan sesama manusia. Islam ialah agama yang penuh dengan sifat kedamaian dan kesejahteraan tanpa mengenal diskriminasi agama, warna kulit serta mengakui hak milik peribadi, namun melarang memboikot kekayaan, merampas dan eksploitasi. Dari sudut lain, Islam mengakui hak individu tetapi kepentingan sosial tidak boleh diabaikan. Seterusnya, prinsip kemanusiaan dan etika peperangan juga mencakup perlindungan dan penghormatan terhadap bantuan kemanusiaan untuk memastikan bahawa bantuan dapat diberikan tanpa hambatan kepada mereka yang membutuhkannya. Menurut Baiman, bantuan kemanusiaan NGO adalah meliputi pelbagai aspek, tetapi boleh ditentukan kepada dua jenis, iaitu kecemasan dan jangka masa panjang. Baiman dan Balchik 35 menjelaskan bahawa dengan lebih mendalam kedua jenis itu, iaitu kecemasan dengan menyalurkan bantuan kepada mangsa yang memerlukan bantuan dengan kadar segera seperti rawatan kesihatan dan bekalan makanan untuk jangka masa panjang,
iaitu aktiviti ini tertumpu kepada manfaat yang boleh dimanfaatkan dalam tempoh lama seperti kemudahan pengangkutan pusat rawatan kesihatan, perumahan dan pembangunan. Menurut Ambarwati, terdapat 8 prinsip hukum kemanusiaan ketika berperang. Antara prinsip-prinsip tersebut ialah kemanusiaan, iaitu orang yang bukan ahli perang hendaklah dijauhkan sebaik mungkin daripada area peperangan dan mangsa yang terluka perlulah diusahakan sebaik mungkin. Seterusnya, kepentingan ialah menjadikan sasaran serangan dalam peperangan adalah objek militer sahaja. Kemudian, proporsional yang bermaksud setiap serangan dalam operasi militer haruslah didahulukan dengan tindakan yang dapat memastikan bahawa serangan tersebut tidak akan menyebabkan ada mangsa yang terkorban serta kerosakan harta awam yang berlebihan. Selain itu, perbezaan dalam konflik bersenjata haruslah dibezakan ahli perang dan orang awam. Dilarang menjadi punca kepada penderitaan yang tidak seharusnya, iaitu prinsip pembatasan. Hal ini bermaksud, prinsip ini diperlulah berkaitan dengan metod dan alat perang. Sebagai contoh, dilarang menggunakan racun, peluru, senjata biologi dan lain-lain. Seterusnya, prinsip kemanusiaan merupakan aspek yang terpenting dalam mengatur hubungan antara manusia, sama ada dalam keadaan baik, aman ataupun ketika perang. Kenyataannya, undang-undang Islam, Al-Quran, hadis serta tindakan Rasulullah SAW sepanjang sejarah sentiasa mengangkat martabat manusia dan nilai kemanusiaan. Hal ini membuktikan bahawa undang-undang antarabangsa Islam melalui prinsip kemanusiaan yang menyumbang kepada peraturan kehidupan manusia selaras dengan perkembangan undang-undang antarabangsa. Dalam konteks ini, Islam berkehadapan dalam memberikan penyelesaian terhadap etnik atau kaum atas faktor pendamaian di mana majoriti ilmuwan Islam telah menetapkan bahawa hukum asal hubungan di antara umat Islam dengan bukan umat Islam ialah perdamaian, bukan peperangan. Hal ini dapat diperhatikan melalui dasar dalam hubungan antarabangsa ialah perdamaian yang ditulis oleh Muhammad Hasbi pada tahun 1971. Sehubungan dengan itu, prinsip kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa Islam serta relevansi atau kesesuaiannya dengan undang-undang antarabangsa masa kini amat penting untuk diketengahkan kerana ia berkait erat dengan etika Islam yang bersifat global dan sejagat. Ini sedikit sebanyak dapat menepis dakwaan yang mengatakan bahawa Islam adalah agama keganasan secara tak langsung dapat membuka mata bahawa Islam pada hakikatnya menjunjung tinggi aspek kemanusiaan melalui prinsip kemanusiaan dalam undang-undang antarabangsa Islam. Seterusnya, berdasarkan analisis kedua yang dibuat, terdapat beberapa isu yang menerangkan garis panduan etika yang dipatuhi dalam peperangan Islam. Pertamanya, menekankan larangan membunuh kanak-kanak dan orang tua. Yang kedua, larangan memusnahkan tempat ibadat. Ketiga, larangan bertindak khianat terhadap sumber makanan dan menebang pokok yang berbuah. Kemudiannya, perbezaan peperangan yang berlaku pada kurun yang lama dengan tingkah laku tentera Kristian semasa Perang Salib Pertama, di mana rekod sejarah menggambarkan penyembelihan sembarangan di Baitul Maqdis, terdapat pembunuhan tanpa belas kasihan terhadap 70,000 orang Islam. Ini juga berbeza daripada contoh idola Islam iaitu Salahuddin Al-Ayyubi semasa pembebasan Palestin, di mana dinyatakan bahawa beliau tidak mengambil bahagian dalam tingkah laku kejam. Secara keseluruhannya, ia bertujuan untuk menggambarkan tingkah laku beretika dalam peperangan Islam, menekankan penghindaran kekejaman dan pemeliharaan maruah walaupun di tengah-tengah konflik. Bukan pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi sahaja, tetapi pada zaman kini, negara Israel telah mengancam penduduk Gaza, berpuluh-puluh nyawa telah hilang.
Operasi militer Israel melibatkan pengumuman dari udara dan darat disertai tindakan kejam yang menghalang bekalan bantuan ke Gaza, termasuk makanan, perubatan dan kelembukan asas. Israel juga disebut bersikap tidak rasional dengan menyerang fasilitas publik seperti rumah sakit, hospital dan sekolah tanpa ancaman yang jelas. Kesimpulan dari kajian ini memberikan rumusan bahawa pentingnya untuk kita mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, etika perang dan hak asasi manusia dalam situasi konflik. Perang yang tidak adil ataupun yang melibatkan Undang-Undang Geneva akan membawa dampak yang akan merugikan kepada masyarakat awam. Oleh itu, tindakan perlindungan menjadi penting untuk membantu masyarakat pulih daripada kesan negatifnya seperti trauma. Selain itu, kita boleh berusaha bersama-sama dalam mencapai perdamaian dan diplomasi kerana ia merupakan langkah terpenting untuk mengatasi akar penyebab konflik dan memastikan kestabilan jangka panjang. Contohnya, masyarakat awam memainkan peranan dalam membangun kesedaran, melibatkan diri dalam memperjuangkan hak asasi manusia untuk membentuk masa hadapan yang lebih aman dan harmoni. Selain itu juga, kita sebagai masyarakat awam boleh menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang berada dalam kesusahan. Bantuan yang kita boleh menyalurkan adalah seperti kewangan, pakaian, makanan dan sebagainya. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.